Inilah beza ya antara orang awam dengan orang yang bukan awam. Orang awam ialah orang yang hatinya lalai. Bila mereka beribadat atau bertakwa, hanya melibatkan tubuh badan, tidak melibatkan hati atau aspek rohani mereka. Kerana itulah di dalam ilmu tasawuf, bila sebut salik saja, ialah orang yang sudah orang yang hatinya sudah diubahkan oleh Allah daripada lalai kepada sedar, atau daripada ghaflah kepada yaqadzah. Jadi di sini kita sudah dapat dua golongan, golongan awam dan golongan salik. Jadi malam ini kita nak ingatkan semulalah sebahagian daripada adab-adab seorang salik. Di sini bila kita sebut seorang salik, iaitu orang yang sudah hatinya diubahkan oleh Allah daripada ghaflah kepada lalai. Apabila kita membicarakan tentang adab salik, maka kita hendaklah tentukan, kerana salik ini kerana salik itu sebenarnya pun ada bermacam-macam, dilihat dari sudut mujahadah. Jadi pada malam ini kita tengok adab salik yang melakukan mujahadah al-kasfi wal-iktila'i. Saya sudah terangkan dulu mujahadah itu ada tiga, kata Ibn Khaldun, berdasarkan kepada kitabnya Sifat Usail li Tahdhibil Masail. Yang pertama, mujahadah taqwa, iaitu mujahadah yang bertujuan dia taat kepada Allah supaya lepas daripada siksa neraka dan masuk ke surga. Tak kira lah surga yang rendah ke yang mana ke, tak kira, asal jangan masuk ke neraka. Ini mujahadah taqwa. Yang ini jadi orang yang ini, golongan yang ini kita tak bicarakan. Kemudian kata Ibn Khaldun, yang kedua ialah mujahadah istiqamah. Mujahadah istiqamah ini ialah orang yang bertakwa itu bertujuan bukan saja lepas daripada api neraka masuk ke surga, tetapi biarlah dapat surga yang terbaik, yang lebih baik. Ini dilihat dari tujuan. Kemudian yang ketiganya, kata Ibn Khaldun, ialah mujahadah al-kasfi, mujahadatul kasfi wal i'tila'i. I'tila' itu daripada tola'ah. Tola'ah itu artinya timbul. Tola'al badrun alaina, telah timbullah bulan ke atas diri kita. Iaitu Nabi Muhammad tu, kelahiran Nabi itu diibarat seperti bulan. Tola'ah. Jadi pada tola'ah yatli'u ni jadi ittila', timbul. Asalnya tak nampak, jadi nampak. Ini ittila'. Jadi Ibn Khaldun kata yang ketiga ialah mujahadah al-kasfi. Kasfi ni kasyaf lah senangnya, mujahadah yang membawa
atau yang bertujuan supaya dapat kasyaf, dan supaya yang gaib dapat dikenal dengan jelas, atau dapat dilihat dengan jelas, atau dapat dirasa dengan jelas. Ittila'. Jadi pada malam ini sebenarnya adab seorang salik yang penting ialah salik yang menjalani mujahadah yang ketiga, mujahadah al-kasbi wal ittila'i. Jadi bila kita melakukan mujahadah al-kasbi wal ittila'i, maka di sana ada adab-adabnya yang perlu kita fahami, yang sangat sulit, yang selalu mengelirukan kita. Adapun mujahadah yang pertama, kedua tadi itu dah tak masuklah. Mujahadah al-kasb wal i'tila' ini sebenarnya melibatkan diri kita. Bila kita ikut tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah, maka kita akan bersolok atau berkhalwat 10 hari, 20 hari, 30 hari atau 40 hari. Kita berzikir dalam masa kita bersolok 10 hari. Itulah mujahadah al-kasbi wal i'tila', yang diwajibkan mesti ada pemimpin, ada seorang guru. Tak ada pemimpin, tak ada guru, tidak boleh dilakukan. Sebab itulah ramai orang yang belajar tarekat ni jadi sesat, kerana bila dia belajar zikir, dia seronok sendiri, dia berkhalwat sendiri-sendiri. Yang lebih teruk berkhalwat dalam hutan, di tepi-tepi kampung. Dia buat pondok kecil sorang-sorang. Itu tidak boleh dilakukan. Sorang-sorang tidak boleh dilakukan. Kalau dilakukan sorang, tak ada pemimpin, memanglah iblis yang memimpin. Memang jadi sesat. Yang salah seorang rakan saya dalam tarekat Ahmadiyah, berasal dari Kedah. Kami belajar tarekat Ahmadiyah daripada Tuan Haji Said di Kota Baru. Rakan ni seorang ustaz, belajar di India. Bila dia balik ke Kedah, dia berzikir dalam hutan. Di Bukit Tanggang ke Bukit Jalan. Kata guru kami Haji Said, jangan zikirlah di rumah, di masjid, di surau. Akhirnya dia tak peduli zikir dalam hutan. Tak ada pemimpin dan memang tak dibenarkan, dia teruskan juga. Lama 2 tahun. Kan senang tuan-tuan dengan nyamuk, dengan makan minum. Tapi adalah kawan-kawan yang khidmat makan minum. Pada masa itulah hamba Allah ini dipimpin oleh iblis. Kononnya didatangi oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, selalu didatangi. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani jadi guru dia. Manalah tuan-tuan, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani datang ke Kedah mengajar seorang hamba Allah, yang munasabahnya kan iblis. Nah, sebab itu mujahadah al-kasbi wal i'tila' ini tidak boleh dilakukan kecuali ada guru. Jadi kita bila beramal dengan tarekat Naqsabandiyah, kita ada suluk, dan dalam suluk itu memang dipimpin. Itulah mujahadah al-kasbi wal i'tila'. Dalam perjalanan seorang salik,
ketika bersuluk itu sebenarnya perjalanannya untuk sampai ke peringkat ihsan yang Nabi kata al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu ialah anda seolah-olah ihsan itu ialah anda beribadat kepada Allah seolah-olah anda melihatnya. Jika anda tidak lagi seolah-olah melihatnya, sesungguhnya Allah melihat anda. Hadis Nabi ini ada dua peringkat. Peringkat pertama, kita beribadat seolah-olah melihat Allah. Kedua, pengalaman itu berakhir. Kita terasa Allah melihat kita, memantau kita. Bila kita sampai ke peringkat ini tuan-tuan, maka pada masa itulah berlakunya apa yang dinamakan kasyaf. Jadi bila kita melakukan mujahadah al-kasbi wal-i'tilai, kita akan menghadapi al-umur al-mukasyafah, perkara-perkara yang dikasyafkan. Al-umur al-mukasyafah, perkara-perkara yang dikasyafkan atau dirasakan, diperlihatkan dalam pandangan rohani kita.